Selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton. Nama saya Diditi Anak Perempuan Kaliresan dan pada hari yang mulia ini saya akan berkongsi ulasan sebuah buku yang mempunyai banyak pengajaran bagi setiap lapisan masyarakat. Sebelum itu, saya akan memberikan anda sedikit pengenalan tentang buku tersebut. Buku ini berjudul Okong, Sri Kandi Sungai dan ditulis oleh Laila Elok. Buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2018 dengan ketebalan 114 muka surat. Baiklah, mari saya ceritakan tentang Okong Sri Kandi Sungai. Buku ini mengisahkan perjuangan seorang gadis suku kaum Sungai bersama-sama penduduk Kampung Dalat dalam mempertahankan rumah panjang mereka yang terletak di daerah pendalaman Kinabatangan Sabah. Gadis yang berani itu bernama Okong dan berusia 13 tahun. Bapa Okong Pipil merupakan ketua kampung Dalat yang sangat handal bersilat dan selalu berlatih bersama-sama para pemuda kampung sebagai persediaan menghadapi kumpulan-kumpulan pengait kepala yang kejam. Aktiviti harian yang selalu diadakan di halaman rumahnya membuatkan Okong tidak melepaskan peluang itu untuk berlatih bersilat. Walaupun Okong merupakan seorang perempuan, dia berpendirian bahawa jantina bukanlah pengukur bagi mempelajari ilmu ketangkasan persilatan. Tambahan pula, dia merupakan anak sulung yang seharusnya melindungi keluarganya daripada sebarang kejadian yang tidak diingini. Kedamaian di Kampung Dalat tidak lama apabila kemunculan sekumpulan pengait kepala yang mencederakan orang-orang kampung yang tidak berdosa. Pengait-pengait yang bertelinga panjang itu terus menyerang tanpa mengira kanak-kanak atau dewasa. Okong membantu adik-beradik dan ibunya bersembunyi di sebalik semak sementara ayahnya dan pemuda lain menyerang pengait itu. Okong juga membantu jiran-jirannya yang cedera dengan memapar dan membawa mereka bersembunyi. Setelah itu, Okong membawa orang-orang kampung yang terselamat bersama ibu dan adik-beradiknya berlari menyembunyikan diri ke dalam hutan. Bapa Okong kemudian memberikan isyarat agar mereka berundur dan meninggalkan tempat penyembunyian mereka. Penduduk Kampung Dalat berasa sedih melihat kemusnahan rumah panjang, tanaman dan ternakan mereka. Orang-orang kampung mengambil keputusan untuk berhijrah dengan harapan tidak lagi diburu oleh pengait kepala. Pada keesokan harinya, penduduk Kampung Dalat menghasilkan beberapa buah rakit untuk menongkak arus Sungai Kinabatangan dan berharap mereka dapat mencari penempatan baru. Akhirnya, mereka menemui penempatan yang sesuai dan dinamakan sebagai Kampung Batangan, iaitu bersempena dengan nama Sungai Kinabatangan yang telah mereka lalui untuk sampai ke situ. Kehidupan orang-orang kampung dilimpahi rahmat dengan tanah-tanah yang subur dan memudahkan mereka untuk bercucuk tanam sayur-sayuran dan padi bukit. Malangnya, penempatan kedua mereka turut diserang oleh pengait-pengait kepala yang berjaya menjejaki mereka. Kemudian, penempatan baharu dibina lagi pada kedudukan yang lebih tinggi iaitu di lereng bukit. Okong memberikan cadangan supaya menggunakan teknik perang yang lebih strategi untuk menghentikan serangan pengait kepala. Akhirnya, pengait-pengait kepala itu berjaya ditumpaskan dengan bantuan daripada orang-orang Panglima Gayo. Okong dan penduduk kampung berasa amat gembira kerana penempatan mereka tidak lagi diganggu oleh pengait-pengait kepala. Karya penulis Laila Elok ini mampu menarik perhatian pembaca dengan jalan cerita dan gaya bahasa yang mudah difahami. Penulis turut memperkenalkan dan menyelitkan beberapa perkataan orang Sungai sebagai menghargai warisan bahasa nenek moyang orang Sabah. Penulis menggunakan susunan penceritaan yang teratur dan teknik plot pemberian dengan kesan dramatik di beberapa bab untuk menghidupkan perasaan debar kepada pembaca. Kekuatan cerita rakyat ini terletak pada mesejnya seperti bertanggungjawab, tolong-menolong, berani dan teguh dalam mempertahankan hak. Penulis menekankan bahawa sifat tidak mudah putus asa sewajarnya diterapkan dalam diri walaupun ditimpa malapetaka secara bertimpa-timpa. Nilai murni ini dapat dilihat daripada setiap penduduk Kampung Dalam yang berjuang habis-habisan dalam mempertahankan kemerdekaan rumah panjang mereka. Sekian sahaja perbentangan resensi saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.